Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini, hari yang ke-22 dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan segala urusan ibadah dan pekerjaan harian yang kita lakukan insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama kita pada pagi ini. Rosaniza Abdul Raji, Bazid Aziz daripada Muar, Kak Sahaliza daripada Perlis, Aisyah Nafisa, kemudian Kak Eli Masni, Mida Ibrahim, Zamani Abdul Rahman, Faiz Helmi pada Teluk Intan, Muhammad Firdaus Ahmad, kemudian Asmah Saleh, Nur Arzimah, Muhammad Arifin, Zamani daripada Kajang, Lain Clear, Firdaus, Pantai Dalam, matahari belum menyinar lagi, Kak Syam daripada Puchong, Ishak Samad, Kak Jamalia Jaafar, Hasdi Pauji,
Muhammad Zuhair, Kak Wan, Pak Din. Lama Pak Din tak masuk. Abang Hairi daripada Medan, Indonesia. Ishak Samad, Kak Saliza, Abang Zainal Osman daripada Singapura. Habibah Abdullah, Muhammad Farid Izwan, Salasia Hassan, Nasuhano, orang kuat audio kuliah kita, insya-Allah. Kemudian Abang Said kot ke Kak Jan ni, Said Hakim, Abang Hang Kasab kita, insya-Allah. Kak Zah, Bob Izzat, Abang Arif daripada Melawati, Abang Yusuf, Rosaniza Hazmi, Abang Yusuf daripada Melawati ya. Terima kasih banyak. Al-Ustaz Clear Nafisa. Baik, terima kasih semua sahabat yang bersama saya pada pagi Jumaat yang mulia ini. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton sambil melakukan aktiviti harian, sambil mengemas rumah ke, sambil nak ke pejabat ke, dan lebih hebat lagi sambil baring lah ya. InsyaAllah, apapun, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dapat kita ambil ilmu sedikit sebanyak, dan juga manfaat. Mudah-mudahan segala urusan kita dan pencarian ilmu kita akan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, saya nak menyambung apa yang saya huraikan semalam, pagi semalam ke bila, iaitu tentang apa yang kita sebut sebagai shortlist, senarai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ciri-ciri manusia yang bertakwa. Allah Ta'ala buat senarai pendek, senarai pendek orang yang beriman, senarai pendek orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saudara Muhammad Nizam Ibrahim Fadil, Tuan Guru Ustaz Mukhtasnik. Terima kasih Ustaz, sudi menyinggah-nyinggah, mengintai-ngintai kuliah di sini, insya-Allah. Kak Jamaliah Rahmat, terima kasih banyak. Baik, saya menyambung apa yang kita bincang sehari dua yang lepas berdasarkan ayat 134 surah Ali Imran. 134 Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kaziminal ghais wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Iaitulah firman Allah 134 surah Ali Imran. Rentetan daripada Allah Ta'ala menyebut ayat syurga. Bukan ayat syurga, ayat arahan yang Allah keluarkan untuk kita berebut-rebut, bersegera, cepat-cepat, jangan berlengah mencari keampunan Allah.
Itu ayat sebelum lah, 133. Dan Allah kata, aku dah siapkan syurga dengan keluasan langit dan bumi. Disediakan, uiddat lil muttaqin. Aku sediakan syurga itu, kata Allah, kepada orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian ayat 134, Allah buat shortlist, Allah buat senarai pendek orang yang bertakwa. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu mereka-mereka yang sentiasa menginfakkan, yang sentiasa membelanjakan harta bendanya, wang ringgitnya, segala aset yang dia ada, tenaga yang dia ada, ilmu yang dia ada, kepakaran yang dia ada. Apa lagi yang boleh diinfakkan? Bukan duit sajalah. Dia ada ilmu, dia ada kepakaran, dia ada segala-gala lah yang boleh di-share dengan manusia yang lain. Maka itu dipanggil infak. Ciri orang bertakwa, dia rajin infak fis sarra'i wad dharra, waktu senang dan waktu susah. Masa senang dia bagi cara senang, masa hujung bulan dapat gaji, bagi cara hujung bulan. Ni dah tengah bulan ni, cara tengah bulan lah. Kan, hujung tahun satgi dapat bonus, contoh lah, cara hujung tahun, cara dapat bonus. Masa tak apa nak ada duit, sedekah juga, cara tak apa nak ada duit. Sebab kita dah bincang dah 2-3 kali sebelum ini betapa dahsyatnya penangan infak, penangan sedekah, yang ceritanya kita buat baru kita tahu dia punya impak dia, kan? Selagi tak buat, tak usah sembang apa-apa. Selagi kita belum buat, kita tak payah sembang apa. Cerita dia memang hebat lah, kan? Sedekah ni memang hebat. Dan kena ingat, sedekah ini dianggap sepanjang masa. Maksudnya bila Nabi kata, Allah sebut juga dalam ayat tadi, fis sarra wad dharra, waktu senang pun bagi, waktu susah pun bagi. Tak apa ada duit bagi, tengah banyak duit pun bagi, tengah kering-kering pun bagi, nyau-nyau ikan pun bagilah juga sikit. Itu kaedahnya. Dan begitulah yang Nabi pernah sebut juga dalam satu perjanjian yang dinamakan Bai'atul Aqabah, bila Nabi sebut pada sahabat yang mengikat tali perjanjian Islam dengan Nabi SAW di satu tempat yang bernama Aqabah, yang terletak di bumi Mina, tempat kita pergi melontar jamarat. Jamarat yang ketiga tu namanya Aqabah, Ula, Wusta, Aqabah. Sekarang ni nama baru dia Kubra, kan? Dulu namanya Aqabah. Jadi di situlah, area-area situlah dikatakan Nabi jumpa sahabat yang datang dari Madinah yang memeluk Islam dan kemudian mengikat perjanjian dengan Nabi, namanya perjanjian Aqabah. Dan antara isinya Nabi sebut, anfiqu fil usri wal yusri. Kamu kena infak, kamu kena menyumbang, kamu kena memberi, kata Nabi, di waktu senang dan di waktu susah. Itu antara isinya. Baik, saya tak nak ulah banyak-banyak yang tu sebab kita dah detailkan itu hari tentang kelebihan infak. Ceritanya kena praktik, itu aja, kan? Cerita berbuih mulut, menyumbang pun tak juga, payah ceritalah. Itu contoh-contoh ya, contoh. Terima kasih Ahmad Rasidi, terima kasih Helwa Istiqamah, Su Haji Ishak, lama kat Su tak masuk ni. Ahmad Safri, Umi Umrah, Fauziah, terima kasih Zah Hussein, dan kawan sekolah saya pun ada ni, Jamaliah Abu Hassan, Jamaliah pula, Jamilah, geng Masjid Al-Falah, Zah Hussein, lambat masuk. Tak apa, Fauzi, no problem. Baik, saya nak bincang pagi ni, kita share-share yang kedua,
iaitu berdasar ayat 134 tadi, wal kaziminal ghais. Itu dia. Ini memang susah juga ni. Kan? Susah, jangan buat main. Ciri shortlist orang bertakwa yang kedua. Terima kasih Kak Jamalia, Bro Kasim, Bang Bro Kasim kita daripada Gombak. Terima kasih bro. Yang kedua, Allah kata wal kaziminal ghais. Ciri orang yang bertakwa, antaranya Allah shortlist ada 3. Yang pertama, infak, yang rajin infak. Dan yang kedua, kita nak sembang sikit pada pagi ini, ialah tentang orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Orang yang mampu tahan diri ketika marah, yang boleh kawal diri, yang boleh handle dirinya, especially ketika dia sedang marah. Susah kan? Susah tuan-tuan, susah. Jangan cakap senang, tapi boleh cuba buat lah. Kena buat, kena kawal diri. Sebab benda yang paling susah bagi manusia ni bila dia hilang pertimbangan diri. Bila dia, bahasa mudah lah kita kata tak, bila dah naik angin, bila dah hilang kesabaran, bila dah tak boleh kontrol, emosi pun dah meningkat, masa itu kan susah lah. Tapi kalau kita boleh kawal, kita boleh kawal kemarahan kita, maknanya boleh kontrol, tahan, istighfar ke apa tak, tahan, itu memang A1 lah. Kan, itu memang terbaik lah. Jadi sahabat sekalian, mengawal marah ni dia berkait dengan sifat sabar. Dia kena ada sifat kesabaran. Kalau tidak, tak jadi. Kan, marah ni dia banyak punca lah kan. Banyak punca sebenarnya marah ni. Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia ujinya kita ni, okey tekan kejap lah. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan macam-macam benda, kan, apa yang berlakunya ialah kita kena sabar dan kawal kemarahan itu. Tak? Baik, sekejap nah. Thank you Remy, Bro Kasim, Pak Ya, Rozi, Bu Izzat, Amin, Asma, insyaAllah nanti kita doakan. Kekanda, Ustaz Alim Nasir, thank you very much for watching. Kan, itu. Jadi sahabat sekalian, balik pada cerita kita tadi, Abang Kasim Su pun ada, thank you very much. Orang kuat Gombak kita, Azami Abu Bakar, daripada section 24. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi orang yang boleh kawal diri ketika marah. Kebiasaannya, kebiasaan, bukan semestinya, kebiasaan. Manusia bila dia marah, habis. Ini saya sebut kebiasaan, kan. Kebiasaan manusia bila naik angin, habislah. Dia tak, lost control dia panggil. Dia tak boleh kawal diri. Kan, dia nak mengamuk, dia nak maki hamun, nak mencarut, dia nak tumbuk dinding, segala bagai lah. Bila dah naik angin ni, lost control, habis lah. Setan dah masuk, orang kata kan. Jadi nak sebut susah, tapi itulah yang pernah juga
disabdakan oleh baginda Rasul dalam hadis yang selalu kita dengar, yang kita baca, yang terkenal. Antaranya Nabi SAW menyebut, bila sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling gagah? Orang yang paling gagah tu siapa? Sahabat tanya ke Nabi, siapa manusia yang paling gagah? Lalu dijawab oleh Nabi, manusia yang gagah itu bukanlah yang berjaya menumbangkan musuh di gelanggang. Orang gagah ni bukan orang sadu badan 4 segi ketul-ketul tu, tak. Yang boleh tumbangkan musuh dekat gelanggang wrestling ke apa, bukan. Itu bukan orang gagah pada pandangan agama. Tetapi orang gagah, kata Nabi, allazi yamliku nafsahu indal ghadaba, iaitu orang yang boleh mengawal diri ketika sedang marah, orang yang boleh kontrol diri ketika naik angin. Ini Nabi kata orang yang gagah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, susah no. Oi, susah tuan. Saya pernah cerita banyak kali, orang kita ni, orang Malaysia, kita ni antara orang Melayu lah, minta maaf nak kita sebut orang Melayu, kita ni antara bangsa yang ada dalam dunia yang sangat tinggi budi pekerti, yang sangat kuat kesabaran. Tapi kajian mendapati, terutama orang Malaysia jugalah, orang Melayu ke Cina, India ke, kita akan hilang sabar ni, cepat hilang sabar, cepat nak marah naik angin ketika pegang steering kereta. Dah ketika pegang steering, tu dia kan. Waktu lain okey, pegang steering je, habis. Bila jam sikit, hilang sabar. Bila orang potong queue, kita naik angin. Bila orang cucuk kita dari belakang, habis kan. Bukan tuan-tuan, ustaz pun serupa je lah, sama je kita ni. Ustaz bukan warak mana apa nak. Bukannya ustaz ni kesabaran level wali-wali dah sama macam tuan-tuan kan. Ada masa naik angin tu kan, tengah bawa kereta depan slow, duduk lane nombor 3, agak-agak bro. Lane nombor 3 dekat highway tu, itu semua lane ustaz-ustaz. Itu semua lane bekas-bekas pemandu Formula 1. Kau duduk lane nombor 3, lepas tu kau bawa 60 km sejam, kau nak cari nahas ke apa kan? Dari segi undang-undang jalan raya salah tu. Salah kan. Yang itu 110 punya lane, separuh daripada tu 60, kau duduk kiri sekali. Lane kanan ni semua ustaz-ustaz. Kan, ustaz ni semua bekas pemandu F1. Kita tengah bawa laju, tiba-tiba yang depan 60. Kita high beam pun dia buat dek kan. Tu mula nak cabut kopiah. Kan, pasal apa? Dada dah meluap-luap ni. Aku dah bagi lampu 3 kali. Kan, Mamat ni buat dek je kat lane kanan. Ni memang nak kena ni. Kan. Kita pun naik angin punya pasal, potong kiri, masuk kanan balik, sayur potong 2 inci. Lepas tu break kan. Macam biasa buat ya ustaz. Bawa bertenang ya. Bawa bertenang. Ini cerita contoh, bukan biasa buat. Ini contoh kan. Jangan tengok rambut saya tuan, 2 bulan letak gunting. Panjang sikit. Tengok Ustaz Alim kata tak main lah 110. Bro, ini contoh je bro. Kelajuan sebenar saya tahu apa. Tengok kereta lah. 110 kan, macam tak berjalan kereta tak. Jadi sahabat sekalian, tu contoh kan. Kadang kita nak marah dekat atas jalan raya, kadang-kadang marah dekat jiran, dia parking terlajak ke apa kan, macam-macam lah punca nak ni marah. Dengar pula PKP bersambung pula sampai nak marah tu. Raya pula tak boleh, marah pula. Hari ni semain Jumaat 12 orang je. Ada pula yang kata baik tak payah ustaz, bawa bertenang. Yang penting
syiar tu dapat dihidupkan balik, alhamdulillah. Bawa tenang kan. Pelan-pelan kayuh lah orang kata. Kita tengok virus ni pun dah mula sejuk dah sikit kan. Kita doakan insya-Allah. Kan, ni dengar-dengar Allah 12 orang, lepas tu 15 tahun ke 70 tahun je boleh. Kan, lebih umur tu kurang daripada umur 15 tak boleh masuk. Lebih daripada umur 70 pun tak boleh masuk masjid kan. Lepas tu limited kepada AJK saja. Kita yang tak AJK ni buat tenang dulu ya. Pandailah kita punya Menteri Agama, KKM dan sebagainya, menteri-menteri yang lain pandailah diatur. Kita sebagai rakyat ni bawa tenang. Jangan nak marah tak ketahuan je kan. Sebab kemarahan tu dia memang cepat, dia nak menggelegak dalam dada kita ni memang cepat. Kan, dia nak menggelegak ni memang cepat. Sebab itu Nabi ajar kita bila tengah marah, kalau berdiri bawa-bawa duduk kan, bawa-bawa duduk. Bila dah duduk punya angin, baring-baring lah sikit. Nabi ajar kita ambil semayang dulu apa semua kan. Sebab marah tu daripada syaitan. Syaitan tu api tu panas. Nabi suruh redakan dengan mengambil wuduk dan sebagainya. Bawa-bawa tenang. Sebut memang senang. Orang tengah marah, kita gosok belakang dia. Sabar ya. Bawa tenang Kak Jamalia. Kan. Suruh orang sabar senang tuan-tuan. Tapi Allahu Akbar kan. Ikut je arahan pemerintah. Percayalah Pak Din, ini rakyat yang beriman terbaik Pak Din. Tuan-tuan, saya dengan abang saya Ustaz Alim, Ustaz Ali Nasir, Ustaz Salahuddin Nasir dan ustaz-ustaz lain lah, yang kami ada pengalaman sikit-sikit bawa jamaah haji, jamaah umrah. Dalam ni pun ramai juga jamaah yang mungkin pernah pergi haji umrah, sahabat yang pernah pergi haji umrah kan. Kami yang bawa jadi mutawif ni memerlukan satu level kesabaran yang tinggi kan, sebab kita nak hadap jamaah ni, Allahu Akbar tuan-tuan, 1001 ragam lah kan. Bila sampai tanah suci ni dia bertukar 100% pun ada. Sini okey kat Malaysia, sampai Mekah huru-hara. Sini huru-hara, sampai sana elok pula. Macam-macam pattern dia ada, macam-macam jenis kan. Memerlukan kesabaran, terutamanya kita panggil ketika musim haji kan. Itu sebab itulah Nabi kata was-sabru thawabuhul jannah. Nabi kata sabar itu ganjarannya syurga Allah. Sabar itu ganjarannya syurga Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman bab umrah haji. Kami ustaz lagi lah macam-macam hal dan pengalaman kan. Nak dapat title hajjan mabrura, haji mabrur, yang Nabi sabdakan al-hajjul mabrur laisa jazauhu illal jannah. Yang Nabi kata tiadalah ganjaran terbaik daripada Allah kepada orang yang mendapat haji yang mabrur. Haji mabrur maksudnya haji dia yang baik. Haji dia diterima oleh Allah. Haji dia sempurna di sisi Allah. Melainkan Nabi kata ganjarannya pasti syurga Allah. Tuan-tuan ingat senang. Jangan sembang tuan, memang susah kan. Kadang-kadang mutawihnya sabar, jamaah pula tak sabar kan. Ialah kita urusan dengan Arab. Memanglah Arab ni sekejap putih, sekejap hitam. Kita kata hitam, dia kata putih. Kita putih, dia hitam. Tak tentu. Payahlah nak jadi kita putih, dia putih. Susah kan. Kita tanya dia, besok kita nak pergi ziarah sekitar Makkah, bas pukul apa? Dia kata ba'da sub 6:30 katanya. Lepas subuh 6:30 bas sampai. Kita pun pesan jemaah lepas main subuh terus cabut balik, tunggu bas. Ataupun pukul 7 sarapan cepat-cepat, pukul 7 6:45 ada kat lobi. Jemaah ni punyalah pulun dah. Akhirnya pukul 8 bas sampai. Nak cakap apa tuan? Kan urut dada je lah.
Perbanyakkan istighfar. Jadi sebab itu sahabat sekalian, Allahu Akbar, kunci yang terbaik sebenarnya untuk kita hari ini apabila Allah menguji kita dengan, ialah orang kata kepelbagaian ujian-ujian ini, yang terbaik ialah perbanyakkan istighfar. Dan bila mari ujian tu, kadang kita nak marah juga kan. Setan ni kadang, bukan kadang, setan tu memang kerja dia gitulah. Walaupun dikatakan dalam Ramadan ni wasul silatis syayatin, syaitan itu diikat, dirantai dan sebagainya, tapi sifat marah kita tu tetap ada dah. Pasal kita masih ada nafsu yang sukar untuk kita kawal. Nafsu kita tak boleh buang, tapi kita boleh kawal dia. Dan sebenarnya Ramadan inilah melatih mengawal nafsu, melaparkan perut itu selama sebulan kan. 13 pula dah, 22 hari dah kita tak makan siang ni kan. Bila lapar tu nak marah tu kurang. Dia gitu kan, latihan yang Allah bagi pada manusia. Jadi kok mana pun sahabat sekalian, ingat dia ginilah, kita ambil cerita mudah dia macam ni. Bila nak marah, kita istighfar dulu. Kan, istighfar dulu, buat-buat tenang, istighfar, duduk kan. Naik angin je, fikir balik, aku ni siapa nak marah tak ketahuan kan. Kita muhasabah diri balik kan, tengok balik supaya apa yang kita buat ni betul-betul bertepatan dengan apa yang telah disusun atur perjalanan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih pada Muhammad Saleh, Ahmad Muntazar yang menonton, Abang Zulkarnain Syari, Abang Mat Abang Mat Tapah ni nama glamour. Kak Mas pula dah, Kemas Jaafar, Ahmad Khalil, insya-Allah sihat, doakan Ustaz sihat. Buat tenang. Di Amri, pandangan Ustaz sembahyang Jumaat. Itu dah kita dah tadi kan. Dari segi jumlah tu memang ada pandangan jumlah yang paling sikit sebenarnya yang dibenarkan solat Jumaat ialah 12 orang. Itu ada pandangan lah. Jadi ulama mengambil pandangan itulah kan. 12 orang, apatah lagi dalam wabak begini kan, yang masih belum pulih sepenuhnya, maka semua pihak mesti ambil peranan ikhtiar dan peranan berhati-hati dan pencegahan. Kalau kita tengok SOP solat Jumaat dan solat berjemaah tu pun ketat. Kena bawa IC, kena tulis nama, nombor telefon. Kalau hari Jumaat hari ni pintu masjid hanya dibuka sejam awal, lepas tu habis sembahyang doa terus balik, tak boleh berkumpul kan. Banyaklah SOP dia ketat lah. Jadi tak apalah, yang penting pada saya ruang itu sudah mula dibuka, kita terus berdoa, mudah-mudahan dengan qadar yang segera akan balik pada asal balik, insya-Allah. Insya-Allah. Yes Nizam, terima kasih. Kak Tun, Kak Norizan Ghazali, Bangah Nasir, Kak Salasia Hasan, lelaki kuat marah. Ya ke? Yalah, marah ni kadang banyak lebih pada lelaki lah tak? Dia marah ni boleh kalau kena tempat. Anak kita tak semayang, kita marah lah. Itu boleh lah. Isteri kita tak tutup aurat, kita marah, boleh lah. Nasihat, tegur, marah sikit lah, boleh. Dia yang tak bolehnya apa? Yang tak bolehnya jadi pemarah. Itu tak boleh. Marah boleh, marah yang kena pada tempat. Kita tengok orang buat maksiat, kita tegur. Tegur tu makna sifat marah lah, dan sifat nak mendidik, sifat sayang juga kan. Kita sayang dia, kita tegur. Kita sayang dia, dia dah aurat, kita pun bisik kat dia, Ji, abang, adik, kakak, kita orang Islam ni kalau tutup-tutup tu nampak kemas sikit. Nasihat elok-elok tak?
itu tanda kita sayang. Kalau kita tak sayang dia, lantak kau lah kan. Kau nak, minta maaf lah kalau bahasanya, kau nak seksi ke, kau nak telanjang ke, kau nak apa ke, lantak kau lah. Tapi sebab kita sayang, kita tegur tak. Tapi teguran tu kena hikmah. Boleh marah, kena pada tempat, cuma jangan jadi pemarah. Atau bahasa Melayu yang teruk sikit, panah baran. Panah baran. Untunglah ibu-ibu yang ada dalam ni, yang dapat suami yang baik-baik, yang dapat suami yang baik-baik. Macam tak usah perasan sangat, bawa tenang. Pemarah tu janganlah, panah baran tu jangan. Ni kadang sikit-sikit nak lempang bini kan, nak terajang bini. Tak usah tuan-tuan. Allah buat pasangan hidup ni untuk kita menyayangi kan, jaga elok-elok. Kalau geram sangat, jangan terajang bini, pergi terajang tongges tu, biar meletup mati syahid terus. Senang buat kerja tak? Ini sikit-sikit nak diterajang ni. Tak usahlah kita buat kerja gila gitu tak? Tak usahlah. Baik, sahabat sekalian. Alamak, Samsul Faizi macam mana boleh muncul pula pagi ni bro? Ini pun sahabat saya juga ni, sama-sama mengaji Mesir ni. Selalu Sean, selalu Naim ada tapi pagi ni Naim tak masuk lagi. Baik, tak apa, kita jalan dulu sekejap. Hilang dah. Haris Lajid, alhamdulillah Ustaz bertemu lagi, Allah bagi udara semua, alhamdulillah. Jamilah Abu Hasan, sabar ganjarannya syurga. Hebat Milah, hebat Cik Milah kita ni. Rider kita, geng motor besar ni. Lesen tak lepas lagi. Dah lepas belum lesennya? Berapa kali ambil dah tu hari. Haris Lajid, buat tenang Ustaz, cari makan macam tu lah. Ini tak adil 20 orang kasih kita marah. Lebih baik tak payah buat tenang. Kan ada juga orang kata pasar raya buka boleh, masjid tutup, apa hal katanya. Kan, yalah, pasar raya, kedai tu orang nak cari keperluan. Masjid ni tempat solat boleh dibuat di rumah. Nampak pencegahan itu? Senang aja, solat kita boleh buat di rumah dan di masjid. Jadi untuk pencegahan, buat di rumah saja. Beli barang di rumah saja tak jadi apa benda. Barang tak ada, kena keluar juga pergi kedai. Sebab itu kerajaan buka kedai-kedai tu, cuma dengan kawalan kan. Sebab itu jangan emosi kan. Kita jangan emosi. Terima kasih Abang Nan Saidin daripada Langkawi kita punya Abang Ipoh ni. Kak Tun, banyakkan istighfar. Ustaz Alim, beli kereta mahal, bawa 110 apa barang bro. Sarifah Hussein, Izaman wakil insurans. Siapa nak insurans boleh jumpa Izaman. Kalau yang tak dapat pergi solat Jumaat tu, macam mana kira hukumnya? Hukumnya sembahyang Zuhur je lah, tak ada dosa apa-apa kan, sebab benda tu atas arahan pemerintah. Dan pemerintah ni dia bukan buat benda tu suka-suka hati. Dan mereka bincang, bukan macam kita bincang dalam grup WhatsApp. Kan, tak puas hati left group dah. Mereka dia punya jamaah mereka, ada pegawai mereka, ada pakar-pakar mereka kan, keluarkan dalil apa semua. Jadi kita ikut je. Kalau masjid dah dibuka sepenuhnya macam biasa, ketika itu tak semayang juga, tu baru datang dosanya kan. Ini masih orang kata dalam peringkat berjaga-jaga. Maknanya sekarang ni yang dibenarkan solat tu just AJK sajalah kan. AJK imam 12 orang, ataupun kalau boleh top up sikit makmum, maksimum sampai 30 kan. Kalau di Selangor lebih kurang tu lah, sampai 30. Jadi tak apa, kita doakan Muhammad Farid Izwan yang terbaik, insya-Allah
Mudah-mudahan Allah pun mudahkan untuk masa depan kita, insya-Allah. Zailani Kamarudin, terima kasih. Alias Yeh. Saya Haji Alias, Ustaz, nak tanya apakah satu tanda kiamat jika tiada jemaah mengerjakan haji? Dia ialah haji dan umrah ni, ini satu syiar dalam Islam kan. Dia sebenarnya tanda kiamat ni, kalau kita tengok tanda-tanda akhir zaman tu kita lah. Akhir zaman tu maksud saya zaman yang kita sedang duduk ni, itulah akhir zaman. Zaman yang disebut oleh Nabi, aku dengan kiamat kahataini, seperti dua jari ni. Nabi rapatkan jari telunjuk dengan jari tengah, jari hantu orang Melayu panggil kan. Jadi Nabi rapatkan dua jari. Aku dilahirkan dan datangnya kiamat seperti dua jari ni, maknanya dekat sangat lah. Dan ulama' kata Rasulullah lahir itu pun dah tanda akhir zaman kan. Cuma bila kita tengok, ialah untuk tahun ni kita tak pastilah sama ada pergerakan haji itu dibenarkan atau belum ada satu lagi jawapan yang pastilah. Apa pun kita doakan yang terbaik lah, insya-Allah. Itu sajalah, kita doa yang baik-baik, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, bukan doa saja, kita kena persiapkan diri kan, sebab tanda-tanda akhir zaman tu dah sangat banyak dah sebenarnya. Kak Nurizan Ghazali, terima kasih. Jamalah Jaafar, marah tanda sayang, jangan jadi pemarah. Bangah Nasir, kena isteri ada kungfu, kena balik sang suami. Kan, kena bini ada black belt kali hitam, masak gitu. Syarul Ismail, ziarah raya, apa pandangan Ustaz? Macam yang disebut lah, ziarah ni hukumnya sunat. Kita balik hukum asal kan, ziarah menziarahi itu memang dianjur oleh Islam. Hukum dia sunat, sangat dituntut. Mengeratkan satu rahim, dapat pahala. Tuan rumah dapat pahala, yang pergi ziarah dapat pahala. Hukumnya semua sunat, tapi mentaati arahan pemerintah adalah wajib. Jadi kena tahu hukum dulu kan. So ceritanya, bila dibenarkan ziarah hari raya pertama saja dengan kapasiti tidak melebihi 20 orang, bergantung pada saiz rumah, penjarakan sosial dan seumpamanya, nak juga ziarah, bismillah, pergilah. Tapi syarat saudara mara terdekat kan, itu aturan dia. Dan jaga semua-semua aturan SOP Kementerian Kesihatan. Kalau nak sangat, pergi. Tapi ikut aturan lah kan, jangan buat gaya macam, sebab itu kerajaan tak bagi buat rumah terbuka kan. Open house tak boleh. Dan dibenarkan kita ziarah ni sehari je, raya pertama je, bagus juga. Raya kedua puasa 6 kan, kita puasa 6 selalu. Tak apa tuan-tuan, tak ada apa masalah pun. Yang penting ialah memanglah kita rindukan suasana, orang kata bersalam-salaman, bermaafan secara manual, secara tradisional macam dulu-dulu. Kita seronok betul. Tapi seperti mana yang disarankan juga, maknanya kita kena apa orang panggil, ikut norma-norma yang baru. Macam tu kan. Sebab dunia yang kita duduk ni dunia yang penuh dengan COVID-19 kan, masih belum settle lagi. Vaksinnya pun lambat lagi. Lambat lagi lah. Vaksin dia lambat lagi. Mungkin tahun depan kot. Wallahualam. Tak apalah, insya-Allah yang baik-baik saja. Lagipun sekarang ni kita boleh video call. Yalah, walaupun benda tu tak puas lah, orang kata Allah tak puas lah Ustaz, jauh, tak boleh peluk, tak boleh apa kan. Betul. Tapi untuk suasana yang ada ni, kita bertenang dulu, insya-Allah. Fauzia, Syarifah Abdullah, Hadi Hernandez, ujian hati macam mana? Ujian hati ni pun berat juga sebenarnya kan. Ujian hati ni
dia akan terbit bila hati kita jarang dicuci, jarang dibersihkan. Tengok orang buat baik, dengki. Tu ujian hati lah tu. Kan? Tengok orang, yalah, tak boleh tengok orang buat baik, tak boleh tengok orang senang, hati kita sakit. Itu ada masalah hati tu. Itu dia panggil ujian hati. Kan? Dan ujian hati ni, sahabat sekalian, kita kena cuci dia dengan dalaman, sebab dia melibatkan hati, melibatkan perasaan, melibatkan roh kita, melibatkan segala-gala daripada dalam. Sebab Nabi kata, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Nabi kata, kalau baik hati, baiklah semua amalan. Kalau rosak hati, hatinya kotor, hatinya ada penyakit, hatinya ada masalah, rosaklah amalan yang lain. Nampak dia punya master key dia, hati kita. Jadi pastikan hati kita ni jauh daripada sifat mazmumah, sifat keji, dengki, iri hati, khianat, sum'ah, ta'ajub, bangga diri, menyombong diri, bermegah dengan diri. Aku hebat, aku cantik, aku pandai, aku, semua aku je. Orang lain semua melingkup lah. Jangan gitu. Salah siah cu. Waalaikumsalam, dah terlambat. Tak apa, pelan-pelan kayu. Masing-masing ada urusan kan. Kang Kawi sejahtera, terima kasih. Baik, sahabat sekalian, akhir sekali. Boleh no? Akhir sekali. Saya ada pengumuman lepas ni pasal kuliah. Baik, akhir sekali sahabat sekalian, yang pertama, kawal diri, jangan cepat sangat nak marah, tak ketahuan ni. Kalau nak marah sangat, istighfar banyak-banyak, urut dada, ambil air semayang, tenang-tenangkan hati. Tu yang hashtag bawa bertenang tu kan. Bila tak tenang ni nak mengamuk aja dia kan, nak mengamuk aja kerjanya. Dah bawa bertenang dah, relax sikit, insya-Allah. Yang kedua, teruskan mengaji sahabat sekalian, teruskan kuliah, teruskan cari ilmu apa keadaan sekalipun, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita lah. Nak bersih hati ni banyak istighfar, banyak selawat Nabi. Hari ni hari Jumaat kan, banyakkan selawat. Bukan hari Jumaat je, hari-hari lah banyakkan selawat, baca Quran. Ini semua cerita nak cuci hati, rajin infak, rajin sedekah. Ini semua nak bersihkan hati kita, nak buang penyakit bakhil, penyakit itu, penyakit ini, macam-macam. Alright, thank you very much Arif Irhan, terima kasih. Semenyih lain clear. Hadi Hernandez, sedap nama ni Hadi, bercampur-campur dengan nama pemain bola. Memang betul tu Ustaz, hati kotor, apa saja yang kita buat ada je yang tak kena. Ada juga tak Naim kita. Sean ada Naim, Sean orang kuat Kok Diang itu. Melaka. Thank you Naim. Kita jumpa nantilah, insya-Allah, reunion ke apa ke. Kak Kasum, terima kasih banyak. Pagi-pagi dah migrain, Allahu Akbar. InsyaAllah Kak Kasum, mudah-mudahan sihat, insyaAllah. Baik, sahabat sekalian, itu yang saya nak share sikit pagi ni. Saya ada beberapa pengumuman lah. Yang pertama sekali, kuliah petang pukul 6. Kalau ikut channel kita ni, tak ada lah. Sebab saya ada satu jemputan pukul 5 daripada Datuk Hassan Ali. Canggih, macam kenal je kan. Daripada Datuk Hassan Ali, tapi melalui ada anak murid lain lah. Dia WhatsApp, dia telefon saya malam tadi lepas buka puasa. Dia kata, Ustaz besok petang hari ni lah pukul 5 Ustaz ada free tak?
Saya tengok jadual, okey, saya kata tak ada apa. Dia kata, Ustaz, Datuk Asali jemput macam forum lah, buat 3-4 orang. Tajuk apa entah, saya pun tak dapat lagi. Jadi saya akan bersiaran di situ dan mungkin saya akan share dekat Facebook saya lah. So siapa yang nak tengok tu nanti, saya, Datuk Asali dan 2 orang lagi ustaz lain, insya-Allah pukul 5 lepas asar lah, saya akan share dekat Rahim Nasir dan Ustaz Rahim Nasir. 2 channel tu lah saya punya Facebook. Dan yang kedua, sama juga, kuliah subuh besok pun ada, tapi ditaja pula oleh Seriti Gombak. Yang tu pun saya akan share juga dekat Facebook saya. Dan kita ada juga besok pukul 2 ada satu jamaah kita menaja kuliah kita. Pukul 2 petang besok ada, pukul 5 pun besok ada, daripada Surau Seremban Selatan. Besok banyak sikit lah, ada 3 esok. Ya, jadi bahasa mudah dia beginilah. Kalau waktu yang biasa saya kuliah pukul 6.30 pagi dan 6 petang tu tak ada, tuan-tuan tengok dekat page saya. Itu je ceritanya. Kalau tak ada kat, maknanya memang aku tak buat kuliah lah hari itu. Kan, senang aja. Boleh no? Dia kaedah dia gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat sekalian, macam biasa di hujung-hujung Ramadan, siapa nak infak kepada audio kuliah boleh masuk dalam akaun AK Fastakim Global yang tertera di bawah. Siapa yang nak infak melalui saya, yang nak wakaf kitab ni, RM50, boleh bagi 10 nama waris yang hidup atau meninggal dunia. Kitab ni kita akan wakafkan ke sekolah-sekolah pondok, insya-Allah. Masih kita buka lagi di hujung Ramadan ni. Siapa yang nak wakaf kitab, nak infak untuk kebajikan dakwah ke apa benda, nak bayar zakat ke apa benda, boleh PM nombor di bawah tu, nombor saya tu. Ya, itu nombor saya, insya-Allah. Di bawah tu pun ada nombor akaun. Apa-apa boleh PM je lah, WhatsApp, ya. Dan satu lagi, di situ dekat yang saya pin tu pun ada juga grup Telegram saya. Siapa yang nak join, tekan saja link tu. Nanti boleh duduk diam-diam dalam grup Telegram saya. Tak usah buat apa-apa lah, duduk diam-diam je dalam tu. Grup ni tidak ada paksaan lah untuk siapa-siapa nak masuk, tak ada. Rasa-rasa nak join, tekan je butang join tu. Kalau tak mau boleh keluar, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dalam tu kita akan update lah segala apa-apa info kuliah ke, benda-benda yang insya-Allah bermanfaat lah. Itu je, ya, insya-Allah. Dan yang ketiga, kita akan berdoa pagi ni, insya-Allah, untuk Asma Zuraida tadi. Ada doakan adik kawan saya, Asma punya adik, kawan kepada adik dia yang sekarang dalam ICU kerana jangkitan kuman dalam paru-paru. InsyaAllah kita akan doakan sebentar nanti. Terima kasih semua. Asma Zuraida, Kak Syam, Naim atau turun ke Perak. Sean memang ada tadi, dia menghilangkan diri sekejap. Kak Syam, Asma Zuraida, Zailani Kamarudin, Eli Masni, Kak mana tadi ni? Hilang pula lah. Sekejap. Mariani Omar, Assalamualaikum Ustaz, musim PKP emosi terganggu. Macam-macam lah tak. InsyaAllah. Ahmad Soleh, terima kasih. Baik, jadi kita jumpa petang ni pukul 5 dekat page Ustaz Rahim Nasir, InsyaAllah. Atau Facebook saya Rahim Nasir lah, dua-dua tu ada. Nama adik kawan saya tu Nur Ilya, InsyaAllah. Baik, jadi itu saja tuan-tuan. Terima kasih yang menyumbang, yang share, yang kongsi, yang mendengar, yang support audio kuliah, yang support saya, ustaz-ustaz lain juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa infak ujung-ujung Ramadan.
boleh infak dekat audio kuliah, boleh PM kat saya. InsyaAllah kita uruskan sebaik mungkin, insyaAllah. Ada Sean, buat bertenang Sean. Sebelum Profesor Ismail Ibrahim masuk, so aku kena berhenti dulu. Nanti Prof dah masuk, panjang cerita. Sebab kita tak ada jidan kan, tu masalah ni. Astaghfirullahaladzim. Aduh, macam-macam lah korang ni. Okey, kita jumpa petang ni pukul 5 insyaAllah di channel Ustaz Rahim Nasir Lana. Terima kasih. Baik, itu saja. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berkatilah kehidupan kami di penghujung Ramadan ini ya Allah. Kau kurniakanlah pada kami kelebihan malam Al-Qadar itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami, lebih-lebih lagi urusan hidup kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berikanlah kesembuhan kepada Nur Ilya yang sekarang ini berada di ICU kerana menghadapi masalah jangkitan kuman pada paru-parunya ya Allah. Kau berikanlah kesihatan yang terbaik kepada beliau. Kau berikanlah kesabaran kepada beliau dan ahli keluarga beliau, dan Kau sembuhkanlah beliau seperti mana sedia kalanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. Zailani Kamarudin, Fauzi Fauzia, Kak Saliza, Azimah. Buka-buka dah habis. Tak apa, lepas ni boleh hintai balik. Dan terima kasih yang join Telegram. Oh Sean, kau pandai masuk tu Telegram aku. Izaman, terima kasih yang join grup Telegram. So itu saja, kita jumpa pukul 5 petang insya-Allah. Selamat meneruskan ibadah, selamat bekerja, selamat berehat, selamat gugur syahid fi sabilillah. InsyaAllah kita buat yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.